Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kepada anda malam ini yang memberi masa untuk live bersama kami. Okey, saya Yunus dan saya Sadia. Okey, kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi anda mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan untuk anak-anak. Okey, untuk topik malam ini kami akan berkongsi 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai wang, inflasi dan juga emas. Okey, sebelum itu saya ingin mewar-warkan kod diskaun bagi pembelian barang kemas di PGG World untuk mendapatkan status normal dealer dengan pembelian RM3,000 ke atas sebagai normal dealer dan juga priority dealer sebanyak RM5,000 ke atas dan juga tambahan wildcard berjumlah RM200. Okey, boleh gunakan LUV378 kod diskaun kami. Okey, untuk meneruskan topik malam ini, Sadia akan berkongsi ilmu dengan anda semua. Okey, silakan. Assalamualaikum, selamat malam semua. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Yunus dan Sadia pada FB Live kami yang ke-18. Sedar tak sedar, ini adalah edisi ke-18 bagi kami membuat FB Live berkongsi dengan sahabat semua mengenai ilmu emas. Okey, sedar tak sedar sekejap je ya, dah masuk ke-18. Jadi untuk kita mulakan sesi pada malam ini, saya mohon sahabat-sahabat semua untuk kongsikan FB Live ini di Facebook anda, di Facebook page anda. Jika sahabat ada banyak grup, boleh kongsikan pada grup-grup sahabat semua agar lebih ramai orang dapat mempelajari mengenai ilmu emas. Ilmu emas ni kita tak ada belajar dekat sekolah. Masa zaman-zaman dulu, masa saya kecil dulu, saya belajar dengan mak saya, dengan keluarga saya. Dan apabila saya mula melangkahkan kaki ke Menara Gading, masuk ke universiti, saya banyak belajar pasal buku pengurusan keuangan. Dan semasa itu banyaknya buku adalah dalam bahasa Inggeris. Dan antara buku pertama yang saya baca adalah buku Rich Dad Poor Dad. Dan selepas itu saya juga memulakan pembacaan mengenai emas apabila kita mula masuk tahun 2000. Ada beberapa buah buku yang ada menyatakan tentang ilmu emas. Dan buat masa sekarang ni, kami sedang berkongsi dengan anda apakah pengalaman kami daripada zaman dulu lagi kita baca buku, pengalaman kami dalam menyimpan emas. Dan ilmu ini sangat-sangat berharga untuk sahabat semua yang ingin mempelajari. Hanya 30 minit untuk setiap sesi dan sahabat akan melihat pelbagai aspek mengenai wang dan juga emas. Jadi untuk tajuk pada malam ini, seperti yang Yunus dah nyatakan, ianya akan berkisar berkenaan dengan 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai wang, inflasi dan juga emas. Okey, jika sahabat pernah dengar perkataan inflasi, apa agaknya inflasi tu? Kenapa orang banyak sangat cakap pasal inflasi? Jadi oleh itu, perbincangan kita pada malam ini akan berkisahkan berkenaan dengan kaitan antara wang, inflasi dan juga emas. Jadi saya share skrin saya ya. Okey, sebentar. Okey, nampak ya 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai wang dan emas. Okey, jadi untuk yang pertama, untuk tips yang pertama sebenarnya adalah duit terdedah kepada inflasi. Yang ini memang kita selalu dengar, tetapi ada kalanya orang tidak ataupun kurang memahami apakah maksudnya apabila wang itu terdedah kepada inflasi. Inflasi ni maksudnya
kuasa beli dengan duit kertas yang ada kat tangan kita tu semakin susut ataupun merosot. Jadi kalau katakanlah kadar inflasi yang diumumkan oleh ke dalam negara kita iaitu 5%, maksudnya kuasa beli dalam ringgit Malaysia akan menyusut sebanyak 5%. Jadi 5% ni berbanding dengan tahun yang sebelumnya. Oleh itu, jika sahabat mempunyai not, wang kertas RM100, adalah maksudnya jika wang not RM100 tu sahabat pegang pada tahun ini dan inflasi naik 5%, maksudnya nilai kuasa belinya hanyalah tinggal RM95 sahaja berbanding dengan tahun lepas. Jadi kalau inflasi ni 1 tahun saja, dia adalah berbeza apabila kita melihat, apabila kita membina satu simpanan dalam jangka masa panjang. Jika inflasi semakin meningkat saban hari, jadi kita akan lihat bahawa kuasa beli kita akan semakin menyusut. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kuasa beli kita semakin rendah. Jadi apabila simpanan yang kita buat, kalau katakanlah sahabat simpan di institusi pelaburan, contohnya simpan kat ESB, simpan kat tabung haji, simpan kat unit trust, dan sahabat simpan dapat kadar faedah ataupun dapat dividen 5% untuk tahun tersebut. Jadi katakanlah inflasi dinyatakan bahawa kadarnya adalah 5%, dan jika katakanlah kadar faedah untuk dividen ataupun simpanan sahabat pada pelaburan adalah 5%, maksudnya ianya tidak memberikan sebarang impact. Jadi maksudnya ianya sekata. Maksudnya nilai kuasa yang sahabat simpan dalam wang tersebut, walaupun angkanya meningkat, tetapi kuasa belinya tidak berubah. Jadi itu yang sahabat kena faham. Kalau tak faham nanti maksudnya kita tidak dapat lihat bahawa implikasi inflasi itu pada kehidupan kita seharian. Okey. Itu adalah yang pertama mengenai perkara yang menyebabkan kesan antara wang, inflasi dan juga emas. Jadi sekarang ni saya masuk pula kepada contoh. Jadi kita tengok contohnya. Senang kalau kita cakap ni, kita mesti berdasarkan kepada contoh. Jadi senang nak ingat. Jadi saya ambil contoh ni daripada perkongsian kita punya dealer di Public Gold, iaitu Dr. Azizul. Dr. Azizul ni adalah salah seorang Facebook yang pakar kewangan, pakar untuk dalam rumah. Dipakar untuk dalam rumah-rumah kat Malaysia ni. Dia memang pakar memberikan nasihat, dan beliau juga merupakan dealer di Public Gold, dan dia membuat satu perkongsian. Jika sahabat lihat yang ni saya bagi besar sikit. Jika sahabat lihat kalau kita menyimpan wang, kalau kita simpan wang dan kita simpan emas, kita dapat lihat perbezaannya, iaitu apabila wang tersebut disimpan di dalam bank, dianya tidak akan nilai kuasa belinya akan kurang berbanding kalau kita menyimpan dalam bentuk emas. Kerana bila dalam bentuk emas, harga emas itu akan pada masa itu akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Apabila kita mengaitkan antara duit simpanan kita dengan inflasi, kita dapat dengan jelas bahawa apabila simpanan yang kita buat dalam tempoh contohlah 5 tahun, duit yang kita simpan tersebut dalam bentuk duit tersebut masih lagi 2,000 lebih. Tetapi kalau emas pada masa itu harganya sekarang ini dalam 2,000 lebih, pada masa itu harga 10 gram adalah lebih kurang 4,000 lebih. Jadi kat situ yang sahabat boleh nampak keuntungan apabila kita menyimpan dalam bentuk simpanan emas. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni saya nak masukkan pula ke perkongsian kita. Perkara yang kedua yang menyebabkan antara kesan bagi wang, inflasi dan juga emas. Apa dia nombor 2 ini? Iaitu jika nilai ringgit Malaysia turun, maka inflasi bagi negara kita akan bakal meningkat
dan pada masa yang sama harga emas juga yang akan semakin mahal ataupun semakin tinggi untuk kita beli. Yang ini memang selalunya orang kadang-kadang tak nampak ya bahawa kesan inflasi itu sebenarnya memberikan implikasi kepada bukan saja kuasa beli kita pada seharian dan juga kuasa beli kita untuk menyimpan emas. Jadi salah satu faktor yang kita kena faham bahawa wang adalah dicetak oleh sesebuah negara dan nilainya akan diperakui oleh sesebuah kerajaan. Jadi kalau kita ada duit tersebut perlu diperakui bahawa nilainya adalah sebegitu. Sebagai contoh ya, kalau dulu Malaysia ada wang not RM1,000 diperakui bahawa nilainya adalah RM1,000, tetapi jika zaman sekarang ni sahabat ada wang not RM1,000 itu, ianya tidak mendatangkan sebarang nilai kerana kerajaan kita tidak mengiktiraf wang not tersebut. Jadi salah satu kita kena faham juga bahawa mata wang yang selalunya kita gunakan dalam perdagangan antarabangsa adalah dalam bentuk USD. Jadi kalau bentuk USD ni, kita juga akan lihat bahawa USD ni, dolar Amerika Syarikat ini juga terdedah kepada kesan inflasi. Bila kita tengok harga pasaran emas ini selalunya adalah berdasarkan kepada harga pasaran dalam bentuk USD. Jadi bila dia jual beli itu dalam bentuk US dollar ni. Jadi apabila terdapat inflasi, apabila terdapat pertukaran mata wang asing lagi, kita akan lihat bahawa pada satu tahap nanti bahawa nilai untuk emas tu masih sama. Maksudnya kalau katakanlah beratnya 1 gram, masih lagi beratnya masih tidak berubah 1 gram, tetapi nilai untuk sahabat membelinya akan jauh berbeza. Kerana apabila nilai pertukaran mata wang Malaysia, ringgit Malaysia tu turun, kadar inflasi kita pula naik, harga pasaran emas yang didagangkan dalam bentuk USD juga semakin meningkat. Jadi kita perlu membeli, menyimpan untuk lebih wang untuk mendapatkan berat gram yang kita hendak. Jadi saya suka nak kongsikan bagaimana contoh tersebut. Okey, saya share ya. Okey, boleh nampak ya purata kenaikan harga emas. Okey, pada jelajah ini saya adalah kongsikan daripada perkongsian daripada dealer di Public Gold. Jadi dalam graf ini boleh nampak secara jelas bahawa dalam pergerakan harga emas daripada setahun ke setahun, walaupun nilai beratnya masih lagi sama iaitu 1 gram, kalau kita tengok 20 tahun lepas, harga 1 gram tersebut adalah lebih kurang RM35 sahaja. Namun pada tahun 2020 kita boleh lihat bahawa anggarannya daripada yang untuk 1 tahun kita ambil pukul puratanya adalah lebih kurang RM285 Malaysia untuk per gram emas tersebut. Yang ini adalah harga yang kita landaskan daripada harga emas yang dijual di Public Gold juga ya. Jadi kita boleh nampak bahawa nilai, adakah kita nak cakap bahawa nilai ringgit Malaysia zaman dulu tu, orang zaman dulu tu nilainya adalah lagi tinggi daripada zaman sekarang? Yang itu maksudnya masa zaman dulu nilai ringgit Malaysia adalah dia berdasarkan faktor inflasi pada masa itu juga. Nilai tersebut walaupun kita nampak kecil yang sekarang ni RM35, zaman sekarang ni nampak kecil, tetapi pada zaman itu RM35 itu sangat-sangat tinggi. Tapi orang zaman tu pun kalau nak ikutkan nak beli 1 gram emas RM35 pun berkira-kira juga. Kerana kalau kita tengok harga emas sentiasa berada dalam paras mahal pada sebarang peredaran masa. Pada peredaran zaman masa bila-bila pun harga emas tetap kekal dalam paras yang mahal. Jadi sebab itu inflasi itu yang sebenarnya menunjukkan bahawa mata wang kita walaupun nampak makin besar, tetapi nilai untuk membelinya sebenarnya kuasa belinya semakin kecil kerana ini telah dimakan oleh
inflasi. Termasuk juga apabila terdapat pertukaran mata wang asing, jadi ringgit Malaysia akan nampak semakin kecil nilainya dan kita terpaksa mengeluarkan lebih banyak ringgit Malaysia untuk memperolehi sesuatu barang. Jadi saya suka nak kongsikan dengan sahabat untuk faktor yang ketiga pula. Okey, bagi saya share slide yang ketiga ini. Okey, boleh nampak ya. Bagi yang nombor 3 ini, faktornya adalah wang kertas tidak mampu menyimpan nilai kerana inflasi tersebut memberikan kesan yang terus kepada nilai mata wang tersebut. Jadi saya bagi contoh ya, kalau masa zaman 80-an, masa saya dibesarkan dulu zaman 80-an lah, satu biji karipap masa zaman tu hanya 20 sen saja. Masa saya dah masuk sekolah menengah, saya dah dekat sekolah asrama, masa tu kalau nak beli karipap dalam 30 sen satu karipap, kalau RM1 dapat 3 karipap. Mana 10 sen tu yang itu dia makan sendiri. Maksudnya kalau beli satu karipap 30 sen, kalau beli RM1 sepatutnya kita dapat 3 karipap, dan 10 sen tu penjual tu tak ada pulangkan balik RM1 tu. Dia macam consider kalau ambil beli 3 tu terus dapat kena bayar RM1. Dan masa saya mulakan saya punya journey dalam alam pekerjaan, masa tu tahun 2000, satu biji karipap harganya 50 sen. Jadi kita boleh nampak ya bahawa bila pergerakan masa itu, barang yang kita beli masih lagi sama, tetapi nilai mata wang untuk kita bayar itu adalah semakin meningkat. Okey, sekarang ni zaman 2021. Saya nak tanya sahabat, satu biji karipap berapa harganya? Satu biji karipap tu mungkinkah karipap angin yang nampak besar di luar tetapi dalamnya kosong, tiada inti, dan harganya adalah berapa? Ada 50 sen ke ada RM1? Ada setengah karipap tu yang besar tu, karipap angin tu harganya RM1. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita nak buat perbandingan dengan harga emas pula, berdasarkan kepada contoh yang saya ada kongsikan sebelum ni, sahabat boleh lihat bahawa dalam slide ini saya nyatakan bahawa 1 gram emas pada zaman 2000, pada zaman awal-awal tahun 2000 hanya bersekitar dalam 30 ke 40 ringgit. Pasal harga emas tu dia naik turun. Jadi kita ambil purata adalah 35 ringgit. Okey. Jadi masa 1 gram masa tahun 2010 harganya naik dan turun, yang kita akan lihat bahawa pergerakan harga emas masa tu dalam 120 ke 150, dan kita ambil pukul rata pada masa tu lebih kurang harganya dalam 130-135 ringgit. Okey, masa tahun 2020 ni tak lama pun, baru tahun lepas je. Jadi masa tahun 2020 ni kita lihat pergerakan harga emas daripada 200 ke 300 ringgit, dan kita ambil purata harga emas pada tahun 2020 adalah lebih kurang RM285. Nilai untuk pembelian 1 gram emas masih lagi 1 gram emas, tak berubah. Tetapi nilai mata wang yang kita perlu belanjakan untuk dapatkan berat gram emas itu semakin bertambah. Jadi kalau kita bandingkanlah harga tahun 2020 dengan harga yang ditawarkan pada tahun ini, kita akan lihat bahawa terdapat penurunan. Dan apabila terdapat penurunan ini, adakah bermaksud penurunan ini akan menyebabkan harga emas menjadi sifar ataupun kosong? Tidak sahabat, harganya tetap mahal kerana emas tidak pernah sampai ke peringkat sifar ataupun kosong, kerana emas tidak perlu diperakui oleh mana-mana kerajaan, tetapi ianya memang bernilai sepanjang zaman. Yang ini kita boleh tak bayangkan ya, kalau kita buat simpanan dalam bank, kalau kita buat simpanan yang kita letak duit kita dalam bank tu, dia punya kadar faedah dia katakanlah 1%. Ini yang bank simpanan biasa, bukannya bank simpanan yang dalam bentuk pelaburan. Kita campurkan berapa tahun kita simpan wang tersebut, dan bayangkan nilai simpanan kita wang di dalam bank tersebut, walaupun ada compounding effect,
Tetapi apabila kita lihat daripada faktor inflasi itu sendiri, inflasi telah memakan nilai mata wang yang kita simpan tersebut dan nilainya akan menjadi kecil apabila masa yang kita nak gunakan itu pada masa katakanlah 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kerana yang ini kita lebih fokus kepada simpanan jangka masa panjang. Jadi bila jangka masa panjang ni, yang ini masa kita katakanlah kita nak simpan untuk persaraan, untuk kita nak hantar anak ke universiti. Jadi kita dah simpan. Tapi bila masa kita nak gunakan tu, kita akan lihat bahawa nilai mata wang tersebut adalah kecil dan mungkin kita kena tambah lagi simpanan banyak lagi kerana untuk menampung kos-kos yang telah tambahan semasa kita nak menghantar anak ataupun kos tambahan masa kita bersara nanti. Tetapi kalau kita bandingkan dengan harga emas ni berbeza ya. Kalau simpanan emas, okey, saya tunjukkan balik contoh. Okey, yang ni contoh ni macam sama contoh pada graf yang sebelum ni saya pernah kongsikan. Kalau kita nampak ya pada graf bahawa dengan jelas dinyatakan bahawa bila pergerakan harga emas ini setiap tahun, setiap hari sebenarnya dia ada naik dan turun. Tetapi dalam jangka masa panjang walaupun dia ada penurunan, tetapi ianya masih lagi menunjukkan trend yang meningkat. Jadi sebab itu kalau kita mempunyai matlamat dan fokus yang jelas dalam simpanan, maka kita akan faham betapa banyaknya benefit, banyaknya kelebihan apabila kita menukarkan portfolio simpanan kita bukan sahaja dalam bentuk simpanan wang tetapi juga dalam bentuk simpanan emas. Okey, baiklah. Jadi itu adalah faktor yang ketiga. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan dengan sahabat untuk faktor yang seterusnya, iaitu yang nombor 4. Okey, apa dia nombor 4? Okey, saya kongsikan. Okey, sahabat boleh nampak ya, untuk faktor yang keempat iaitu duit tidak mampu menjadi unit pengukur sebab nilainya yang berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Yang ini selalu kalau masa saya kecil dulu, mak saya bagi saya duit belanja, mak saya kata kalau zaman dulu beli bawa pergi sekolah, bawa 10 sen dah boleh beli macam-macam dah. Saya pergi sekolah, masa sekolah rendah, sekolah darjah 1 tu saya bawa RM1. Dan sampai saya darjah 6 tu saya rasa masa tu mak saya bagi saya sampai RM10 untuk ke sekolah. Pasal apa? Nak cover daripada sekolah daripada pagi sampai ke petang masuk sekolah agama. Jadi itu masa zaman tu. Zaman sekarang ni kalau kita lihat ya, kalau duit belanja kita, anak kita pergi hantar sekolah tu, kalau kita nak buat bandingkan dengan zaman kita, zaman dulu tu, sebenarnya kita tak boleh nak buat perbandingan kerana inflasi telah menyebabkan kos harga barang itu telah meningkat. Saya bagi contoh yang paling mudah. Okey, pasal saya memulakan kerjaya dalam alam pekerjaan masa tahun lebih kurang tahun 2002. Jadi pada zaman tahun 2000 secara keseluruhan, okey, kalau seseorang individu itu mempunyai gaji RM1,000, mempunyai keluarga, masih lagi mampu untuk menyewa sebuah rumah dan juga mampu lagi nak beli kereta, bukanlah kereta BMW ke Mercedes. Masa zaman tu beli Pro 2 kancil ke, Pro 2 Kelisa ke, yang kecil kan, yang maksudnya masih lagi mampu untuk individu tersebut untuk hidup dengan orang kata bersederhana, bukanlah di bawah paras kemiskinan. Maksudnya masih lagi boleh sewa rumah, masih lagi boleh beli kereta, masih mampu lagi. Cuba bayangkan pada tahun 2021, okey, ataupun tahun 2020. Jika zaman sekarang ni seseorang itu memulakan kerjaya dan gajinya adalah RM1,000. Kalau RM1,000 mungkin dia tak boleh pun
nak sewa sebuah rumah. Yang mampu dia sewa hanyalah sebuah bilik, dan dengan kalau nak beli kereta pun tak mampu, mungkin boleh naik dengan pengangkutan awam sahaja. Dan kalau nak ikutkan, kalau sesiapa individu yang gajinya dalam lebih kurang RM1,000 zaman sekarang ni, ianya dikonsider di bawah B40, maksudnya di bawah paras kemiskinan. Kerana itu kita boleh nampak bahawa gaji yang kita terima tersebut pada zaman dulu dan pada zaman sekarang nilainya jauh berbeza. Dan oleh itu, kalau kita buat perbandingan dengan emas pula, emas ni dia tidak pernah menipu setiap zaman. Kerana kalau 1,400 tahun dahulu, ni 1,400 tahun dulu ni masa zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu 1 dinar emas mampu membeli seekor kambing. 1 dinar emas. Dan kalau zaman sekarang ini, 1 dinar emas masih lagi mampu membeli seekor kambing. Maksudnya nilai tersebut, emas tersebut masih mengekalkan nilainya. Dia merupakan satu instrumen yang boleh mampu mengekalkan nilai sepanjang zaman. Manakala kalau mata wang, duit kertas, ianya tidak mampu untuk mengikat nilai tersebut. Jadi kalau orang tak faham, dia rasa macam dulu boleh je beli macam ni. Katakanlah zaman sekarang ni kita kata nanti kalau nak beli rumah, alah, kalau harga dalam 300,000 dah boleh dapat rumah. Tunggu lagi 2-3 tahun akan datang, adakah 300,000 adalah harga yang sama dengan rumah yang anda nak beli tu? Itulah kita boleh nampak bahawa duit ini dia tidak mampu untuk menjadi satu unit pengukur kerana nilainya berubah-ubah mengikut zaman. Jadi kalau orang tak faham, dia rasa macam simpan duit bawah bantal, itu lagi banyak kerugiannya. Kerana apa? Kalau simpan duit kat dalam bawah bantal, kalau dekat bank tu at least ada faedah yang diberikan, ada dividen yang boleh diberikan kalau disimpan di dalam ASB ataupun tabung haji. Kalau simpan kat dalam bawah bantal tu, jadi tak ada buat apa-apa, duit tu tak bekerja untuk kita. Kalau tiba-tiba ada malapetaka, anak-anak pula makan pula dekat duit kertas tu, habis nilai wang kertas itu kepada sifar. Tapi emas, insya-Allah, anak-anak yang tak boleh makan dibakar pun dia tetap masih lagi mengekalkan nilainya sebagai emas. Okey, jadi sekarang ini saya tunjukkan contoh ya. Ini sebagai contoh. Okey. Jadi yang ni saya buat perbandingan antara harga emas dan juga kadar dividen ASB. Okey, yang ini adalah, kita tak boleh kata yang ini apple to apple lah, macam perbandingan dua instrumen yang sama, tetapi ianya menunjukkan bahawa apabila kita menyimpan wang di dalam satu instrumen pelaburan sebagai contoh ASB, kadar dividen yang diberikan adalah tidak sama setiap tahun kerana ianya berdasarkan kepada dia punya performance dia dalam tahun tersebut, dan ianya banyak dibantu ataupun disandarkan oleh kerajaan untuk memberikan support kepada ASB memberikan dividen. Tetapi kalau harga emas ni bukan barang kawalan. Jadi harga emas ni adalah berdasarkan harga emas pasaran dunia, dan kita dapat lihat bahawa harga emas tersebut dia meningkat sebenarnya lebih daripada 450% dalam tempoh 20 tahun. Jadi kalau orang yang nak simpan duit boleh, tapi simpan mengikut keperluan saja. Tetapi kalau dah cukup dia punya simpanan tersebut, dicadangkan untuk menukarkan simpanan tersebut kepada simpanan emas kerana ianya mendatangkan lebih banyak benefit ataupun kelebihan kepada sahabat juga. Okey, jadi sekarang ni saya nak kongsikan pula faktor seterusnya, iaitu faktor kelima mengenai kesan kepada wang, inflasi dan emas, iaitu wang gagal menjadi medium transaksi yang adil sebab nilainya yang berubah mengikut zaman. Jadi katakanlah saya bagi contoh ya, 20 tahun lepas rumah RM150,000 boleh mendapat teres 2 tingkat. Okey, teres 2 tingkat masih lagi boleh dapat satu rumah
yang selesa, rumah teres ya, 2 tingkat. Tetapi kalau zaman sekarang ini RM150 hanya dapat RM150,000, 150 of course tak dapat. RM150,000 Malaysia hanya dapat lebih kurang rumah flat. Kalau nak dapat rumah besar sikit mungkin kena di luar bandar lah. Tapi kat luar bandar pun tengok juga harga hartanah tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa jikalah sahabat mempunyai perancangan untuk hantar anak ke universiti, nak simpan duit. Katakanlah zaman dulu kalau kita ada lebih kurang RM20,000, RM20,000 dalam simpanan ni dah cukup untuk menghantar anak untuk ke universiti, dan semua kos pengajian, kos penginapan, kos makan minum, kos pengangkutan semua dapat cover dengan RM20,000 ini. Tetapi kalau zaman sekarang RM20,000 rasa mampu tak untuk cover tu semua? Mungkin tak cukup, dan mungkin kena lagi top up lagi lebih banyak, kerana disebabkan kesan inflasi tersebut telah menyebabkan nilai mata wang tersebut semakin mengecil, kuasa belinya semakin mengecil, dan oleh itu kita terpaksa letak lebih banyak lagi wang untuk tampungan. Jadi saya nak bagi contoh ya. Okey, kat sini boleh nampak ya kos pengajian tinggi apabila dibuat perbandingan antara ringgit Malaysia dan juga dinar dan juga emas. Jadi kita boleh nampak bahawa kos pengajian tinggi tersebut akan boleh turun lebih kurang 60% apabila simpanan dana pendidikan tersebut dibuat dalam bentuk emas berbanding kalau dalam bentuk wang ringgit. Jadi kat sinilah kita sebenarnya mendapat lebih banyak keuntungan apabila simpanan dalam jangka masa panjang dibuat dalam bentuk emas. Okey. Itu adalah secara general apakah 5 perkara yang memberikan kesan antara wang, emas, inflasi dan juga emas. Jadi saya suka nak recap ya. Saya recap balik kepada sahabat semua apakah 5 perkara tersebut. Pertama iaitu duit terdedah kepada kesan inflasi, dan sahabat boleh lihat contoh kesan tersebut apabila kita buat perbandingan antara simpanan emas dan juga simpanan dalam bentuk duit. Dan seterusnya faktor kedua iaitu jika nilai ringgit Malaysia turun, inflasi bakal meningkat dan harga emas akan semakin mahal. Dan kita boleh lihat contoh yang dikongsikan tadi mengenai purata kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun. Dan seterusnya nombor 3 adalah duit kertas tidak mampu menyimpan nilai kerana inflasi, dan kita boleh lihat bahawa pergerakan harga emas ini tidak pernah menipu kerana pergerakan harga emas secara harian, setiap hari boleh ada harganya naik dan turun, tetapi dalam jangka masa panjang ianya tetap meningkat. Seterusnya perkara nombor 4 iaitu duit tidak mampu menjadi unit pengukur sebab nilainya yang berubah-ubah. Jadi bila nilai yang berubah-ubah ni juga berdasarkan kepada pertukaran mata wang, dan juga bila nilai inflasi itu tersebut memberikan kesan terus kepada nilai mata wang. Jadi kita boleh lihat bahawa ini adalah perbandingan yang kita lihat untuk harga emas dan juga simpanan pelaburan kita di ASB. Dan yang seterusnya pula adalah wang gagal menjadi medium transaksi yang adil kerana nilainya yang berubah-ubah mengikut zaman. Jadi setiap zaman tu harga wang yang kita pegang tu adalah terdapat perbezaan, dan sebab itulah kita lihat kalau kita buat simpanan dalam bentuk emas, nilai emas itu meningkat dan ini dapat mengekalkan nilai dana yang anda ingin gunakan pada suatu masa nanti. Okey, itu untuk perkongsian saya. Jadi sekarang ni saya bersama Yunus. Mungkin Yunus nak kongsikan apa-apa berita terbaik untuk perkongsian semua orang. Okey, sekali lagi saya ingin kongsikan dengan anda semua iaitu kod diskaun LUV 378 untuk pembelian barang kemas di PG Jewels untuk mendapatkan status nombor dealer dengan pembelian RM3,000 ke atas dan juga RM5,000 ke atas untuk status priority dealer. Dan kita juga ada promosi package untuk menjadi dealer iaitu
30 gram gold bar untuk normal dealer, manakala untuk priority dealer adalah 50 gram gold bar. Dan juga untuk pembelian dinar, kita ada promosi untuk 7 dinar untuk priority normal dealer, dan priority dealer adalah 14 dinar. Selain itu kita ada promosi lain Sania? Okey, untuk selain itu, untuk sahabat yang baru nak memulakan simpanan emas, kita ada akaun simpanan emas Gold Accumulation Program yang boleh bermula dengan RM100, dan pada masa yang sama jika sahabat ingin membeli dinar dengan bayaran bulanan sehingga 4 bulan, ataupun nak beli gold bar 10 gram ke atas dengan bayaran selama 10 bulan pun kita ada juga. Semuanya mengikut bajet sahabat-sahabat semua, dan ianya sangat memberikan keuntungan pada jangka masa panjang. Okey, itu saja. Dapatkan juga e-book percuma daripada kami. Selepas ini saya akan kongsikan link dia tersebut. Okey. Itu saja. Okey, jangan lupa sebenarnya saya pun ada kongsikan link tersebut pada description video ini. Jadi boleh dapatkan secara percuma e-book Wang Emas dan Anda. Jadi ianya sangat-sangat memberikan peluang untuk anda memahami lagi mengenai ilmu emas. Okey, jangan lupa untuk bersama kami lagi untuk pada lagi 2 hari kami akan bersiaran secara langsung dalam FB Live akan datang untuk membincangkan lagi ilmu dan topik-topik menarik mengenai emas. Jadi jangan lupa hari Jumaat 8 malam temui kami Yunus dan Sadia di FB Live ini. Okey, saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.